Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita teruskan siri pengajian kita dalam tafsir surah Al-Kahfi, siri yang ketiga. Surah Al-Kahfi ini surah yang ke-18 di dalam juzuk yang ke-15. Sambungan kita pada kali ini bermula ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 kita masuk kepada tajuk kita. Tajuk kitanya iaitu Ashabul Kahfi. Bagi jemaah yang pegang tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 584. Mari kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada penjelasannya insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Pergi kepada tafsir satu-satu. Am hasibta anna ashabal kahfi, adakah engkau menyangka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa kisah ashabul kahfi dan ar-raqim, satu kisah ini, al-kahfi war-raqim. Bukan kata dua cerita, kahfi satu, raqim satu ya. Al-Kahfi dan Ar-Raqim itu sahaja yang menakjubkan, antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami. Itu kesangkaan kamu. Tengok nota dia di bawah. Apa nota kata? Ashabul Kahfi artinya penduduk gua. Dalam awal surah ada sebut beza di antara al-kahfi dengan al-ghar. Al-kahfi itu gua besar, boleh masuk ramai-ramai. Kalau kata al-ghar, gua sempit, mungkin boleh masuk seorang ya. Itu dia panggil ghar, kahfi. Jadi, dan ar-raqim pula, apa dia makna ar-raqim? Ar-raqim ni para jemaah sekalian, di antara makna dianya ar-raqim, nama al-kitab. Ar-raqim ashab al-kahfi wal kitab. Tulis pelajar. Raqim tu iaitu, tengok dah dalam nota kaki dulu, kita pergi nota kaki pimpinan, lepas tu kita masuk ke tafsir kita. Apa ashabul kahfi kita tahulah, pemuda-pemuda tu, tapi ar-raqim tu apa benda?
Ar-Raqim itu pula ialah nama anjing Ashabul Kahfi. Ini dalam nota kaki pimpinan kata. Atau batu bertulis yang dicatat atau dirakamkan padanya nama-nama mereka. Maknanya orang ni dicatatkan bahawa pemuda-pemuda ni hilang, entah ke mana, dia pun tulis nama dia tu di tempat ni. Kisah mereka sebagaimana yang diceritakan dalam ayat-ayat yang berikutnya, insya-Allah kita akan baca, sungguh menakjubkan sebagai salah satu dari tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ini tanda-tanda, tetapi janganlah disangka bahawa kisah mereka sahaja yang menakjubkan. Bahkan kejadian langit dan bumi serta segala isinya yang telah dijadikan oleh Allah itu lebih menakjubkan lagi. Jadi Allah Ta'ala peringat ini, jangan rasa cerita Ashabul Kahfi ya peliknya. Hak lain ajab, lebih ajaib, lebih menakjubkan kejadian langit dengan bumi. Hak ni orang tidur je. Cuma kita ni langit dengan bumi, bukau, gunung, ganang, sungai, laut ni kita selalu tengok dah. Jadi tak berasa nak mikir banyak lah kan. Tapi kalau tengok laut, tengok apa ni Ashabul Kahfi, kita rasa pelik lah. Sebab benda baru. Kaum Yahudi dan Nasara dengan perantaraan kaum musyrik Arab telah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Ashabul Kahfi ini kerana hendak menguji kebenaran baginda. Lalu turun firman Allah Ta'ala yang menerangkannya mulai dari ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya. Itu dalam pimpinan. Saya nak tengok dalam tafsir Al-Muharrar ni kata apa. Ar-Raqim dengan makna Al-Kitab. Kitab. Mana kitab hak dia belajar, hak dia mengaji, ia menyebabkan dia beriman. Satu. Kata Ibnu Ashur, Ar-Raqim iaitulah kitab yang ada bersama dengan Ashabul Kahfi dalam gua. Ada yang mengatakan mereka tulis dalam buku itu agama mereka, agama tauhid. Ada kata kitab tu kitab agama sebelum Nabi Isa. Sebab peristiwa ni berlaku awal lagi Ashabul Kahfi. Ada yang mengatakan dia catatan yang mereka tulis kenapa mereka duduk dalam gua, sebabnya kerana nak lari daripada kekufuran kaum mereka. Jadi kata Syekh Syangkiti, Al-Azhar Ar-Raqim dengan bermakna marqum, dengan makna kitab, tulisan hak dia tulis tu. Tengok hak ni pun penat dah kita nak baca Ar-Raqim tu apa dia. Ada juga seperti dalam PP ni kata Ar-Raqim tu nama bukit tempat dia ada gua tu, Bukit Raqim nama dia. Ada kata nama wadi, bukan bukit, dalam wadi tu ada gua. Allahu Akbar. Tak apalah, itu di antara makna Ar-Raqim. Hak ni pun pelik dah. Dalam banyak-banyak yang ni pun kita rasa sudah pelik kan. Ashabul Kahfi war-Raqim. Nak cari makna Raqim, penat ulama-ulama mengumpulkan pandangan-pandangan ulama salafus salih, ahli-ahli tafsir yang menafsirkannya. Baik, dalam ayat ini Allah kata, kamu jangan sangka bahawa Ashabul Kahfi tidur lama tu benda yang paling pelik lah. Di antara perkara pelik, perkara ajaib, betul. Tapi kalau nak kata dia lah saja ajaib, banyak lagi benda-benda lain yang ajaib yang lebih pelik daripada itu kan. Bukan bermakna kita menafikan kisah Ashabul Kahfi itu tidak ajaib. Tetapi ada lagi yang lebih ajaib. Itu maksud dia.
falaisa syai'an ajaban bin nisbati ila qudratina. Maknanya nak bandingkan kuasa Allah Taala, tak peliklah apa yang berlaku kepada pemuda Al-Kahfi. Sebab apa? Baik, kita bagi apa cerita dia, ayat yang ke-10. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا. Ingatlah peristiwa tatkala serombongan orang-orang muda pergi berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa. Tanda ni pelajar. Doa ni elok kita baca sebagai doa yang dipetik daripada Quran. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Maksudnya, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Dia tahu dia dalam tekanan, hidup dalam suasana yang begitu menakutkan, maka eloklah kita berdoa. Doa ni boleh ambil para pelajar tanda ini di antara doa yang baik, sebab kita minta Allah bagi rahmat, kita minta Allah Ta'ala bagi kita pimpinan dalam hidup ni. Biarlah kita buat yang terbaik, buat keputusan yang terbaik dalam semua perkara, insya-Allah. Tengok nota di bawah, nota 712. Peristiwa Ashabul Kahfi ini berlaku pada zaman dahulu, sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orangnya Ashabul Kahfi? Dengar ni, kita bongkar mencari Ashabul Kahfi. Siapakah mereka? Di manakah negerinya? Tidak diterangkan dalam Al-Quran, kerana yang penting ialah pengajaran dan contoh tauladan yang terdapat dalam kisah itu. Ini ulama tafsir kata tak penting di mana tempat, apa nama kita, apa nama mereka, tapi bagi syarikat pelancongan, agensi pelancongan penting. Sebab apa? Bila kita boleh buktikan di sini gua Ashabul Kahfi, berduyun-duyunlah orang pergi. Betul tak? Yang anak sendiri sempat pergi cari gua Ashabul Kahfi ni di Jordan ataupun Urdun. Di sana ada gua Ashabul Kahfi. Ada. Ramai orang pergi. Boleh katakan pelancong-pelancong mari kat penuh bah situ. Tapi itulah yang dikatakan Allah Ta'ala tak sebut kat mana, Nabi pun tak bagi tahu. Maka kalau kita tak tahu pun tidak jadi masalah. Dalam ayat ini dan ayat yang berikutnya diterangkan bahawa mereka ialah beberapa orang anak-anak muda yang beriman, yang telah melarikan diri ke gua itu untuk beribadat kepada Allah yang Maha Esa, sambil berdoa semoga mereka beroleh selamat dan diberi petunjuk hidayah. Mereka berlindung di situ kerana rajanya yang kafir menindas orang-orang yang beriman. Ini dia panggil hijrah total. Ashabul Kahfi dia pindah terus mencari tempat yang selamat untuk agama dia. Kalau tidak, tak tahu mana kita ni, kan? Rahmat di sini luahlah segala jenis bentuk rahmat. Baik, kita pergi kepada ayat 2, ayat yang ke-11. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Lalu kami tidurkan mereka dengan lenyaknya dalam gua itu bertahun-tahun yang banyak bilangan. Ini sekali lagi kita perlu berhenti di sini. Allah Subhanahu Wa Taala dia tahu belaka.
maklumat yang ada dalam ilmu Allah detail tentang Ashabul Kahfi. Tapi kenapa Allah tak sebut? Fadarabna ala azanihim fil kahfi salasumi'atis sinin, tujuh yang kita kata 300 tahun, 300 lebih. Kalau Tuhan sebut, tak mikir dah kita. Bila Tuhan tak sebut, Tuhan kata sinina adada, beberapa tahun yang banyak bilangannya, bukan setahun dua ni. 300 tahun. Ya Allah, panjangnya. Tapi walau macam mana pun Allah tak sebut tentang bilangan tepat. Tadi tak sebut tepat di mana mereka, bila tarikh, bilangan juga, bilangan tahun dia tidur juga tidak disebut. Kenapa? Jadi kenapa ni menariklah para jemaah sekalian untuk kita kaji. Untuk kita kaji, kita selidik, kita tadabbur, biar kita yang dapat mengetahui apa sebab, apa rahsia. Baru kita rasa gini. Jadi kalau tahu belaka dah relax. Tak ada orang nak nanya khabar. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian kami bangkitkan mereka dari tidurnya. Sedak tidur, bangun Ashabul Kahfi. Kalau orang tidur kuat ke dalam kelas ke dalam mana, kita boleh panggil dia Ashabul Kahfi. Sebab apa Ashabul Kahfi tidur berapa tahun? 300 tahun. Kemudian kami bangkitkan mereka dari tidurnya untuk kami menguji siapakah dari dua golongan di antara mereka yang lebih tepat kiraannya tentang lamanya mereka tidur dalam gua itu. Maka di sini timbul hizbaini, ai al-fariqainil mukhtalifaini, dua kumpulan yang berbeza pandangan tentang tempo Ashabul Kahfi tidur. Mari kita tengok nota kita. Nota 713. Yakni dengan kiraan yang tepat itu akan mengetahuilah mereka kadar masa yang demikian lanjutnya. Lama 3 kuru hilang ni. Beratus tahun yang di dalamnya Allah Ta'ala peliharakan mereka dengan tidak makan dan minum. Makan dok, minum dok, tapi boleh hidup. Ini kuasa Allah. Dan diselamatkan dari angkara musuh. Musuh mari tak kacau dia. Gua comel. Katanya yang tidur tu, pemuda yang tidak dalam gua, hak jaga pintu gua siapa dia? Kalbuhum, anjing mereka. Anjing duduk jelepak situ, mata celek. Jadi pokok dia ni tidur dengan mata celek belakang ni. Nanti kita ada ayat lepas pada ni. Mata dia celek, kalau orang tengok tak nampak tidur. Orang tak kacau lah. Kita ni kalau tidur mata celek, bahaya. Dia kata tak tidur tu, kawan tu tidur. Mana di dalam peristiwa tersebut Allah Ta'ala peliharakan mereka dengan tidak makan dan minum, dan diselamatkan mereka dari angkara musuh, supaya mereka makin bersyukur dan beribadat dengan ikhlasnya kepada Allah. Ini dipanggil objektif. Tujuan ayatnya di situ. Baik, dalam ayat yang kita baca ni ada beberapa fawaid ataupun faedah yang kita nak ambil. Sebab apa? Am hasibta an ashabal kahfi. Ayat ini iaitu satu sentuhan maklumat kepada akal kita tentang sibuk berfikir dengan benda yang ajaib. Duk mikir
Pasal itulah setengah orang ni tak puas hati. Ustaz, carilah maklumat. Biarlah daripada sumber Israiliyat pun. Pemuda Ashabul Kahfi ni berapa umur dia? Waktu dia tidur tu kan berapa umur dia? Cek belaka. Pas pula rupa dia comel ke uduh, putih ke hitam, anjing dia pula lagu mana. Duk kaji kau ni tak ada faedah. Anna awlal itti'az bima fihi minal ibari wal asbab wal athar. Yang sepatutnya kita mengambil pengajaran daripada kisah ini, bukan nak mencipta kisah sendiri kepada Ashabul Kahfi. Tak ada lagi tak kita reka pula. La. Tak cukup riwayat sahih dicari Israiliyat, kita kata la. Cukup apa yang sudah ada. Madai dah untuk kita sibuk dengan pengajaran, sebab-sebabnya dan kesan kepada kehidupan itu. Sudah ada. Yang pentingnya mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat 13 nanti kita akan baca, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Man dalam ayat ini juga tanda yang kedua. Dalam ayat ini juga Allah SWT sebut secara direct, iz awal fityatu ilal kahfi. Maknanya mereka telah berhijrah, meninggalkan keluarga, meninggalkan kaum kerabat, meninggalkan kampung halaman, semata-mata kerana apa? Takut kepada fitnah dalam agama yang menyebabkan mereka pergi membawa diri. Kita pun kena ingat, kalau kita duduk di kampung ni terganggu agama kita, dikacau oleh orang, maka kita kena hijrah, membawa diri ke tempat yang lebih selamat. Allahu Akbar. Kemudian mereka juga telah menggunakan pendekatan berdoa kepada Allah, minta selamat. Kita sebagai seorang Muslim lebih lagi para pendakwah ni kena banyak berdoa, banyak bermunajat kepada Allah, minta Allah selamatkan kita di dunia dan juga selamat di akhirat. Kemudian Tuhan sebut di sini, fadarabna ala azanihim. Lalu kami darabna ala azanihim. Azan makna telinga. Dalam terjemahan dia direct lalu kami tidurkan mereka dengan lenyaknya. Darabna ala azanihim, maknanya kami tutup telinga dia ni, tak dengar benda-benda. Pasal dia sedap tidur. Kita kalau tengah tidur dengar benda terkejut kita, dia tak dengar. Ini menunjukkan bahawa fadarabna tu menunjukkan lebihnya li'anhal jari'ah. Dia ni anggota tempat kita tidur. Manakala kita duduk jelek ni tak tidur. Bila Allah Ta'ala tutup telinga dia tu, tak dengar benda-benda, maka tidur dia pun sedap. Mana bukti tidur sedap? Dengar ni pelajar. Sabda Nabi SAW daripada hadis ini diriwayat oleh Ibnu Mas'ud dan dikeluar oleh Bukhari dan Muslim. Dan dikeluar oleh Bukhari Muslim. Nabi ketika disebut tentang seorang laki-laki yang tidur tak bangun solat subuh, Nabi kata apa? Zalika rajulun balasyaitanu fi uzunihi. Nabi kata, mengenallah laki-laki itu yang tidur tak bangun solat itu, dia telah dikencing oleh syaitan dalam telinga dia. Maknanya telinga itu besar. Kita hari ni pun sama juga, ramai orang kena kencing ke syaitan ni, dengar azan tak mari. Nya pacang kencing ke syaitan. Siapa dia tak mau dikencing oleh syaitan, mari masjid. Dengar azan mari, jangan tak mari. Ni dengar azan, jangan tak azan serupa ya. Lainnya marah ke azan pula, dia tak azan kuat azan kena marah bukan dia tu mari. Yang ke berapa? 4 dah. Iz awal fityatu ilal kahfi. Pemuda-pemuda pergi ke gua.
Asyuban aqbalu lil haq. Kata ulama tadabbur, orang muda lebih senang menerima dakwah nak banding dengan orang tua-tua. Orang tua ni dia sebati dah, dia nak tukar payah. Tapi orang muda ni masya-Allah, mereka masih lagi pemikiran dia muda, mereka boleh berfikir, yang menyebabkan ramai pemuda yang masuk Islam. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sama juga, ramai orang muda yang masuk dalam Islam. Baiklah. Allahu akbar. Yang seterusnya ulama tadabbur kata fadarabna ala azanihim, ini termasuk dalil kepada betulnya pandangan yang mengatakan bagi manusia itu ada karamat, ada kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada mereka. Itu panggil karamat. Apa dia karamat ni? Kalau Nabi, tanda pelajar. Kalau dia seorang Nabi, kita panggil mukjizat. Kalau dia bukan Nabi, orang panggil karamat, kemuliaan. Jadi karamat kepada puan-puan pemuda Ashabul Kahfi ini, fa inna baqa'ahum 300 sanah bila afatin min a'zamil khawariq. Pemuda Al-Kahfi tidur 300 tahun tak rusak, sedar-sedar boleh pergi beli barang balik kedai. Ini termasuk dalam perkara ajaib luar biasa yang salah satu daripadanya cerita Nabi Musa ini. Apa ni? Cerita Ashabul Kahfi ini. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi pada ayat yang ke 13. 13. Sambung lagi kisah dia. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita apa tu? Tengok ni. Perihal mereka. Perihal keadaan mereka. Siapa dia mereka itu? Tandalah. Mereka itu iaitu Ashabul Kahfi. Tengok nota di bawah. Nota 714. Mulai ayat ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan perihal Ashabul Kahfi dengan lebih lanjut. Tadi cerita ya, iz awal. Hak ni cerita. Detail sikit lagi tentang Ashabul Kahfi untuk menjelaskan kisah mereka yang diterangkan secara ringkas pada ayat-ayat yang lalu. Jadi ayat yang lalu kita ringkas-ringkas, tapi mulai ayat ini agak detail. Untuk menjelaskan kisah mereka yang diterangkan secara ringkas pada ayat yang lalu. Baik. Mana kita cerita kepada kamu, para jemaah sekalian, kisah Ashabul Kahfi war Raqim. Jadi kata di ulama tadabbur, dia kata Allah Taala mula dengan muqaddimah, khulasah. Ada kumpulan pemuda tidurnya lama, beberapa orang. Jadi kita ni bila tengok tajuk sedap, berasa nak dengar kan? Barulah dia mari ayat lebih tafsil di sini. Nahnu naqussu, kami mula ceritakan kepada kamu tentang cerita mereka. Nahnu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ghayruna narwi laka khabar ashabil kahfi bisidqi al-mutabiq lil waqi' wal yaqin alladhi la syak. Makna Allah kata, aku yang cerita kepada kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak ada lagi syak, tidak ada keraguan, kita yakin apa yang telah yang kami ceritakan ini. Siapa dia mereka? Tengok. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda.
Sesungguhnya mereka itu ialah orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahi mereka dengan hidayah petunjuk. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Tengok nota di bawah 715, yakni bukan seperti yang dikatakan atau dipaham oleh kaum-kaum Yahudi, Nasara dan musyrik yang tidak berasas. Nah, cerita kita ni nahnu naqussu alaika nabahum bil haqq, dengan benar. Wa man asdaqu minallahi qila, tak ada lagi lah orang yang lebih benar perkataan daripada Allah. Jadi Allah berkata, aku cerita pada kamu, cerita ni cerita betul, cerita yang benar, cerita yang benar. Pemuda-pemuda tidur. Tengok satu sekali lagi nota di bawah 716. Menurut keadaan manusia turun-temurun, anak-anak muda lebih mudah menerima kebenaran berbanding dengan orang tua-tua yang telah tenggelam di dalam kesesatan. Nak banding orang tua, lebih orang muda lebih ke depan. Jangan kecil hati pula orang tua-tua. Kami pun sokong ustaz, betul, tapi nak banding peratus, pemuda lebih berubah. Hakikat ini bertambah jelas apabila diketahui bahawa semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam, orang-orang mudalah yang mula-mula beriman dan menyokongnya. Sedang yang tua-tua, Abu Jahal, Abu Lahab, segala Pak Abu, tetap berdegil dan terus menentangnya. Kumpulan ni lawan terus, walaupun Abu Lahab tu pak saudara dia, jalan anak saudara, tapi dalam bab dakwah ni kita tak peduli. Sebab apa tak peduli? Dia telah dikuasai oleh syaitan. Tengok ayat. Jadi dalam ayat ini wazidnahum huda, para ulama mengatakan tanda bukti iman itu bertambah. Nanti dalam fawaid kita akan cerita nanti. Ayat 14. Wa rabatna ala qulubihim iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Bergaya juga mainnya penguasa yang zalim ni, bukannya main-main dia mati kita, nya bunuh kan. Maka Allah Ta'ala beri kekuatan jiwa mereka, dan kami kuatkan hati mereka dengan kesabaran dan keberanian tatkala mereka bangun menegaskan tauhid, lalu berkata, Rabbuna Rabbus samawati wal ard, Tuhan kami ialah Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi. Kami tidak sekali-kali akan menyembah Tuhan yang lain daripadanya. Jika kami menyembah yang lainnya, bermakna kami memperkatakan dan mengakui sesuatu yang jauh dari kebenaran. Ingat baik, ini penegasan daripada pemuda. Tengok nota di bawah 717. Kerana iman mereka yang mendalam, Allah Ta'ala kuatkan hati mereka mempertahankan tauhid dan berterus terang menolak penyembahan berhala yang dipaksakan oleh rajanya, rajanya. Baik, dalam ayat ini apa yang kita dapat faham? Bahawa Allah Ta'ala kuatkan hati mereka sehingga mereka bangun berkata Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Jadi para ulama
berbincang tentang bilakah mereka bangun berdepan dengan penguasa itu bila. Ada ulama mengatakan izqamu, ketika dia bangun bercakap. Qamu baina yaday malikihim, dia bercakap di hadapan raja dia bahawa Tuhan kami Rabbus samawati, tegas. Jadi ada mengatakan dia pergi ceramah kepada kaum dia, qamu berceramah kepada kaum dia. Yang pentingnya kita kata wallahu alam, dia ni mengandungi dua makna. Kalau kata dia berdepan dengan pemerintah masa tu, kalau kata dia dakwah kepada kaum dia pun munasabah, wallahu alam. Sebab Tuhan kata di sini izqamu faqalu, yang pentingnya mereka telah berdepan dengan penguasa dan mereka telah sampaikan. Itu yang utama sekali. Kita naknya berdepan dengan penguasa dan menyampaikan apa yang benar. Tengok ayat yang terakhir dalam siri ini, ayat yang ke-15. Haula'i qaumun ittakhadhu min dunihi alihatan laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Tadi dia berdepan dengan kaum dia atau dengan penguasa. Sekarang ini mereka bercakap sesama mereka. Mereka berkata pula sesama sendiri. Apa dia kata? Kaum kita itu menyembah beberapa Tuhan yang lain dari Allah. Makna Tuhan ada banyak, lain pada Tuhan agak banyak selalu. Sepatutnya mereka mengemukakan keterangan yang banyak yang membuktikan ketuhanan makhluk-makhluk yang mereka sembah itu. Ini tengok dia muzakarah, diskusi, berusrah sama-sama dia. Tetapi mereka tidak dapat berbuat demikian. Maka tidaklah ada yang lebih zalim dari orang-orang yang buat dusta terhadap Allah Azza wa Jalla. Siapa dia lebih zalim? Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Kita kata tidak ada lebih zalim daripada orang yang melakukan syirik, sekutu terhadap Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada khulasah ataupun penggulungan kepada perbincangan kita ini dengan al-fawaid, beberapa faedah dari sudut pendidikan dan juga sudut ilmu. Yang pertama, innahum fityatum amanu. Dipaham daripada ayat ini bahawa sesiapa yang beriman kepada Allah, zadahu rabbuhu huda, nescaya Allah Ta'ala tambahkan petunjuk kepada dia. Beriman, sebab ketaatan itu menjadi sebab, ketaatan pada Allah menjadi sebab kepada bertambahnya iman. Siapa nak kuat iman, kita kena tambahkan ketaatan, banyak berzikir, banyak majlis ilmu dan sebagainya. Yang kedua, warabatna ala qulubihim, kami ikat atas hati mereka. Ayat ini dipahami bahawa siapa dia taat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan kuatkan hati dia, kuatkan semangat dia untuk menanggung kesusahan, menanggung kesedihan dan sebagainya. Yang ketiga, dalam ayat warabatna ala qulubihim ini, sekali lagi kita mengatakan bahawa manusia itu sangat berhajat, sangat memerlukan kepada kekuatan hati yang Allah Ta'ala curahkan ke atas mereka. Maka kita mintalah dengan Allah dalam doa Ashabul Kahfi tadi, jadikan doa dia. Allahu Akbar. Innahum fityatun. Fityatun ini dalam bahasa Arab dipanggil jumu'ul qillah, jamak sikit, menunjukkan bahawa mereka kurang dari 10 orang. Ini Allah Ta'ala, tadi saya sebut awal lagi, Tuhan tak sebut detail
Adakah Tuhan nak menyusahkan kita? La. Ini bukan cerita ensiklopedia, cerita zaman dulu. Al-Quran ni kita liyadabbaru ayatihi, supaya kita berfikir. Nak cari angka Ashabul Kahfi, fikir. Nak cari pemuda lebih kurang berapa umur, fikir. Kalau jumpa, tak jumpa tidak jadi masalah. Dan yang pentingnya kamu telah berfikir, kamu telah menggunakan akal fikiran kita untuk berfikir. Baik. Sekali lagi kita pergi pada wazidnahum huda. Ayat ini menunjukkan bahawa ramai di kalangan imam-imam ahlus sunnah, termasuklah imam Bukhari contohnya, mengatakan bahawa ziyadatul iman wa tafadhur. Iman itu bertambah, makin kuat ataupun lemah. Boleh berlaku dua-dua. Boleh kurang, boleh bertambah. Jadi kita dah buat kesimpulan bahawa bertambahnya iman kita dengan sebab apa? Dengan sebab apa? Dengan sebab ketaatan, dan iman jadi lemah dengan sebab maksiat. Maka kita naklah mencari penguat iman, bukan pelemah iman. Orang lah ni bukan cari penguat iman, mencari tongkat Ali dan tongkat tu nak menguatkan dia saja. Bila kuat ni tak sibuk dengan benda lain pula. Maka yang kita naknya penguat iman. Sebab penguat iman itulah yang boleh menyelamatkan kita di mana? Di dunia dan di akhirat. Kemudian yang penting bagi kitanya istiqamah. Izqamu faqalu. Izqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh lan nadwa min dunihi ilaha. Tegas, Tuhan kami Tuhan yang mencipta langit dan bumi, kami tidak akan panggil, tidak akan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Inilah yang kita nak para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, kemantapan akidah, kekuatan iman, dan istiqamah kita di atas landasan yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, ini di antara pengajaran awal. Saya nak kalau boleh para pelajar kita ni di alam nyata dan di alam maya, cuba tulis, buat satu list beberapa faedah yang kita dapat kumpul di dalam kisah Ashabul Kahfi. Tanda dulu untuk semalam. Faedah yang pertama, faedah yang kedua, faedah yang ketiga. Siapa yang paling banyak faedah dia dapat, dialah yang dia mendapat ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Kalau saya nak janji hadiah, ada kerja hadiah. Hadiah kena puh lah, kena tu. Hadiah ilmu lebih besar. Sebagaimana kata Sayyidina Ali, beza kelebihan ilmu dengan harta. Tanda ni pelajar. Berbeza di antara harta dengan ilmu. Harta makin banyak kita simpan, makin susah kita. Sebab kita kena cari gedung, kena cari store, kena pergi simpan akaun sana sini, kena jaga dia. Tapi ilmu makin bertambah, makin cerah dada kita. Alhamdulillah. Kan? Banyak ilmu makin banyak, makin kita cerah. Maklumat kita makin banyak. Tapi kalau harta makin banyak, makin susah. Yang kedua, ini kata Sayyidina Ali usira anhu radhiyallahu anhu, dia kata, yang kedua, harta kita kena jaga dia. Harta kita kena jaga dia. Tapi ilmu dia jaga kita. Kita jalan molek-molek, tiba-tiba nak menyeleweng ke kiri. Syekh, haram tu. Syekh, syubhat tu, tak molek tu. Maka kita break automatic. Jadi itu kelebihan ilmu. Jadi saya kata kalau nak bagi hadiah pun hadiah itu habis. Tapi kalau bagi ilmu yang dapat bermanfaat, dapat tadabbur Quran, dapat meningkat keimanan kita, itu yang sangat-sangat didambakan, sangat-sangat diperlukan. InsyaAllah. Jadi boleh tak para pelajar buat senarai daripada awal, siri yang pertama, yang kedua, sampai ke habis kisah Ashabul Kahfi. Bukan surah Al-Kahfi. Sebab kita ada beberapa kisah Ashabul Kahfi, Ashabul Jannataini, Nabi Musa dengan Khidir, Zulkarnain. Jadi setiap kisah saya nak pelajar catat faedah yang dia dapat. Kemudian kalau kita habis surah nanti, kalau kita nak kumpul semua, boleh juga nak jamak, nak totalkan ni. Tapi kita buat satu-satu. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat yang ke-16 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.